Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khutbah yang bertajuk Kebenaran Alkitab, Tuhan Ibu. Di hujung 66 buah buku Alkitab, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu muncul serta berkata, "Barang siapa yang haus, datanglah dan ambillah air kehidupan." Tuhan menyediakan manusia tentang ini melalui wahyu kepada Rasul Yohanes. Dalam kata lain, ini ialah kandungan yang memberitahu kita tujuan utama kehidupan manusia. Perjalanan untuk mencari kebahagiaan dan sukacita yang paling diinginkan manusia kadang-kala adalah sia-sia dan menyakitkan. Sesiapa pun akan mengalami proses kehausan ini. Sudah tentu, kebanyakan sebab kehausan ini secara rohani adalah kerana orang tidak mendengar firman kebenaran Tuhan. Jadi, apakah penyelesaian yang diberikan Tuhan? Itu adalah mencari roh dan pengantin perempuan. Bukan? Sebab itulah dalam buku Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah." Saya percaya apabila semua anak Sion yang berada dalam kegelapan dijumpai, Tuhan akan membuka jalan mulia bagi kita kembali ke syurga, tanah air kita yang kekal. Dengan berharapan seperti itu, kita semua harus berteguh dalam kebenaran ini. Kita perlu menyadari, mencari Bapa dan Ibu syurgawi ialah tujuan utama kehidupan manusia. Semasa kehidupan, kita perlu melakukan pelbagai jenis pekerjaan, memperoleh pengetahuan, dan banyak lagi. Namun, Bapa dan Ibu akan mencurahkan orang yang haus air kehidupan yang tidak berkesudahan apabila kita jumpa mereka. Sehingga sekarang, kita mungkin berasa letih terhadap kehidupan yang sukar dan menjalani kehidupan yang tidak diingini. Namun, marilah kita ambil masa untuk menikmati rahmat Tuhan pada hari Sabat yang diberkati ini. Sehingga sekarang, banyak gereja mendakwa bahawa hanya Tuhan Bapa yang wujud. Akan tetapi, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu jelas dibuktikan dalam Alkitab, yang ditulis oleh para nabi, yang didorong oleh Roh Kudus Tuhan, bukan? Kehendak Tuhan, semua terkandung dalam Alkitab. Itu bukanlah kehendak Tuhan Bapa jika manusia tidak menyadari Tuhan Ibu. Pertama sekali, mari kita lihat ajaran buku Yesaya bab 60 ayat 1 yang memberitahu kita tentang keadaan rohani bumi. Bab 60 ayat 1 tertulis, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa." Kegelapan menutupi bumi, jadi mustahil untuk membezakan depan dengan belakang, atau kiri dengan kanan, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Mata, telinga, dan hati bangsa-bangsa ditutup. Kalau begitu, satu-satunya cara untuk dibebaskan daripada kegelapan dan kekelaman ialah kedatangan Tuhan Roh Kudus pada zaman Roh Kudus. Kerana Tuhan dipanggil apa? Cahaya. Mari kita lihat buku 1 Yohanes, bab 1 ayat 5. Bab 1 ayat 5 tertulis, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Tuhan adalah apa? Cahaya, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika Tuhan datang, semuanya akan didedakan. Tidak kira betapa cekapnya seseorang sarjana, atau jika seseorang membaca Alkitab berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali, mereka tidak akan dapat menghalau kegelapan dan kekelaman.
Hanya Tuhan dapat melakukannya. Sebab itulah dalam buku Wahyu bab 5, apakah yang berlaku pada kebenaran yang tersembunyi dalam Alkitab hanya apabila tunas Daud yaitu Kristus yang datang kali kedua muncul. Alkitab memberitahu kita bahawa hanya pada masa itu semuanya dapat dibuka sepenuhnya. Di tempat yang tiada Tuhan, hanya ada kekelaman. Hanya apabila Tuhan hadir, dunia akan menjadi terang. Tempat yang tiada Tuhan, pasti tiada cahaya. Jadi, Tuhan harus datang. Namun, kini gereja-gereja di dunia hanya mengakui Tuhan Bapa. Sebabnya ada tertulis dalam buku Wahyu bab 13, syaitan telah memberikan segala kebolehan, kemuliaan, dan kekuasaan besar kepada binatang itu. Apabila kita melihat kandungan tentang syaitan dengan baik-baik, ada ayat Tuhan menunjukkan sifat semula jadi syaitan sejak mulanya. Dalam buku Kejadian bab 3 ayat 15, selepas Adam dan Hawa makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan menanyai mereka tentang dosa memakan buah itu. Lalu Tuhan menanyai syaitan, "Mengapa kamu menggoda mereka dan menghukumnya?" Tuhan berkata apa kepada syaitan? Katanya, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu." Jadi dari perspektif syaitan, dia tidak gembira terhadap kemunculan perempuan itu. Sebab itulah dia selalu menegaskan, tiada Tuhan Ibu, dan menafikannya. Mari kita lihat babak itu dalam buku Kejadian bab 3. Tuhan ialah cahaya. Jadi syaitan tidak dapat menggunakan kuasanya lagi apabila cahaya Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu didedahkan. Mari lihat buku Kejadian bab 3, ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Ramalan ini telah dimeteraikan. Inilah nasib syaitan yang tidak dapat dielakkannya. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Jadi, hanya keturunan yang lain perempuan itu dapat menentang syaitan, yaitu iblis. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan bagaimana? Meremukkan kepalamu." Akhirnya apabila kepala ular diremukkan, dalam arti kata lain, dia mati. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, kata Tuhan. Dalam peperangan rohani besar ini, keturunan perempuan juga akan luka dan mengalami sedikit kesusahan. Agar kita dapat memahami dan menyadari hal ini, kita bukan hanya perlu kenal Tuhan Bapa, tetapi juga harus kenal Tuhan Ibu. Perempuan yang disebut di sini merujuk kepada siapa? Mari kita lihat. Buku Kejadian bab 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa ialah semua yang hidup. Apakah maksud nama Hawa dalam nota kaki? Maksudnya ialah kehidupan. Jadi, Hawa ialah sumber kehidupan. Hanya Tuhan boleh dirujuk sebagai kehidupan. Makhluk yang fana tidak boleh dipanggil kehidupan. Kerana perempuan itu ialah sumber kehidupan. Syaitan telah berabad-abad mengadakan perang rohani dengannya. Syaitan tahu bahawa kemunculan perempuan itu menandakan kekalahannya.
Kerana Tuhan sudah meramalkan hal ini dan menentukan nasibnya. Jadi syaitan berusaha untuk menghalang orang mengetahui kebenaran ini dan kemunculan perempuan itu. Salah satu caranya adalah menipu manusia bahawa Tuhan Ibu tidak wujud. Namun, menurut buku Zakaria bab 14, air kehidupan akan mengalir dari mana pada waktu itu? Dari Yerusalem. Yerusalem ini ialah Yerusalem syurgawi, perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ibu kita. Syaitan paling membenci kemunculan Tuhan Ibu. Jadi, apakah yang dia buat pada seluruh bumi secara rohani untuk halang orang mengenalinya? Dia menjadikan dunia ini gelap, sama seperti yang tertulis dalam buku Yesaya bab 60. Memandangkan kegelapan menutupi seluruh bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kedatangan Tuhan Bapa dan kemunculan Tuhan Ibu yang merupakan cahaya adalah penting. Terutamanya, syaitan lebih faham daripada sesiapapun bahawa kepalanya pasti akan diremukkan apabila Tuhan Ibu muncul. Maksudnya, kebinasaannya sudah dekat. Syaitan tahu. Jadi, dia sama sekali tidak mahu kebenaran Tuhan Ibu disebarkan ke seluruh dunia. Namun, bagaimanakah kita sebagai anak-anak syurgawi dapat membuat Yerusalem menerima kemasyhuran di seluruh dunia? Seperti yang tertulis dalam buku Yesaya bab 62, kita tidak boleh berdiam diri, bukan? Mari kita lihat buku Yesaya bab 62, ayat 6. Bab 62, ayat 6. Hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan siapa? Yerusalem. Siapakah Yerusalem menurut buku Galatia? Tuhan Bapalah yang memberitahu kita anak-anak tentang kewujudan Tuhan Ibu. Siapakah yang mendatangkan kewujudan Hawa kepada manusia dan mengisytiharkan namanya? Adam, suami Hawa. Begitu juga, dalam buku Yesaya bab 62 tertulis, janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Kita anak-anak syurgawi harus bertekun dalam kerja ini. Disebabkan ketekunan kita, syaitan semakin kehilangan kuasanya yang rohani di dunia yang tidak kelihatan. Itulah sebab semakin banyak orang di seluruh dunia ada pemahaman yang betul tentang kemuliaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, serta kembali ke cahaya kebenaran. Bukan? Apabila gelap, orang tidak dapat membezakan apa yang ada di depan atau belakang. Meskipun kita suruh mereka datang kepada roh dan pengantin perempuan, mereka tidak dapat. Mari kita lihat buku Wahyu, bab 22. Bab 22 ayat 17. Ayat 17 tertulis, roh dan pengantin perempuan itu berkata, bukankah roh ialah Tuhan Bapa? Menurut Trinity, siapakah pengantin perempuan Tuhan Bapa? Sini, Tuhan Ibu dengan Tuhan Bapa sedang berfirman. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jika kita menginginkan syurga, keselamatan, dan kebenaran yang kekal, serta pengampunan dosa, kita harus datang kepada siapa? Kita harus datang kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yaitu roh dan pengantin perempuan. Inilah satu-satunya yang harus dibuat oleh manusia. Ada banyak untuk dipelajari, seperti hari Sabat, Paskah, 7 perayaan dalam 3 kali, dan pelbagai jenis ramalan dalam Alkitab. Namun, di manakah kesimpulannya? Jika seseorang tidak mengenali Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu,
tetapi mengetahui sebaiknya tentang hari Sabat dan Paskah. Akhirnya, semua ilmu itu adalah sia-sia jika dia gagal mencari bapa dan ibu. Kita harus cari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Hanya dengan itu, Tuhan akan memberi kita kehidupan kekal. Apabila kita memiliki kehidupan kekal, anak-anak syurgawi akan dibebaskan sepenuhnya daripada dosa dan kuasa syaitan, bukan? Jadi, satu-satunya harapan bagi manusia ialah ibu, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Manusia masih jahil tentang hakikat ini. Ini karena siapa biar mata mereka tertutup, syaitan telah menutupi bumi dengan kegelapan dan beribu-ribu tahun membasuh otak manusia. Jadi, walaupun ibu direkodkan dalam Alkitab, mereka berkata seolah-olah ibu tiada dalamnya, bukan? Mari kita lihat buku Kejadian, bab 1 ayat 26. Buku Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Jadi Tuhan pasti ada image yang tertentu di dunia rohani, bukan? Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita yang di dunia rohani. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan, diciptakannya dia. Apakah yang dia ciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau begitu, lelaki diciptakan menurut image siapa? Dan perempuan diciptakan menurut image siapa? Tertulis bahwa mereka diciptakan menurut image Tuhan. Lalu, lelaki dan perempuan diciptakan. Jadi, lelaki dan perempuan ialah makhluk yang diciptakan menurut image Tuhan. Image lelaki diciptakan dengan mencerminkan image Tuhan yang lelaki. Manakala image perempuan diciptakan dengan mencerminkan image Tuhan yang perempuan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, adakah dia berkata, "Aku akan menjadikan manusia"? Tuhan berkata, "Baiklah kita." Kalau begitu, dalam kita yang disebut oleh Tuhan, ada Tuhan Bapa dan siapa? Sudah tentu, kita dapat memastikan kewujudan Tuhan Ibu, bukan? Bukankah semua orang Kristen memanggil Tuhan yang berimage lelaki sebagai Tuhan Bapa? Kalau begitu, secara semula jadi, siapakah dia yang berimage perempuan yang memberi kita nafas kehidupan? Pastilah Tuhan Ibu. Alkitab direkodkan sebagaimana yang difirmankan kepada orang yang didorong oleh Roh Tuhan. Orang berkata bahwa buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ditulis oleh Musa, dan dialah penulis. Namun, siapakah pengarang yang sebenar? Tuhan. Secara ringkasnya, Tuhanlah yang berfirman, dan Musa hanya menulisnya. Jadi, ini ialah kehendak Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Dalam buku Kejadian bab 3, ayat 15 juga tertulis, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu, dan engkau akan merumukkan tumitnya." Siapakah yang menyuruh Musa untuk merekodkan firman ini? Tuhan. Seperti yang dilihat dalam buku Kejadian bab 1, siapakah yang berada di syurga sebelum manusia diciptakan? Kita dapat menyadari ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu di sana, dan kita telah diciptakan di dunia rohani. Apakah yang akan berlaku kepada syaitan apabila perempuan itu muncul? Dia akan ada masalah maut apabila kepalanya diremukkan. Jadi dia terus berkata, "Tiada Tuhan Ibu,
Dia mencuci otak manusia bahawa tiada Tuhan Ibu. Jadi Alkitab menyamakan keadaan ini dengan kekelaman kerana ia meniadakan cahaya. Kalau begitu, siapa harus muncul? Dalam buku 1 Yohanes bab 1 tertulis bahawa Tuhan ialah cahaya. Jadi Tuhan harus muncul. Bagaimana Tuhan muncul? Menurut buku Wahyu bab 22 ayat 17, Tuhan muncul sebagai roh, yaitu Tuhan Bapa, dan pengantin perempuan, yaitu Tuhan Ibu. Hanya apabila Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu muncul, dan manusia datang kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dengan iman yang sempurna, barulah mereka dapat diberikan janji keamanan, kehidupan, dan pengampunan dosa yang kekal, serta harapan syurga yang benar. Bukan? Manusia sangat memerlukan Tuhan Ibu. Untuk mengalahkan syaitan, harus ada kerja Tuhan Ibu. Mari kita lihat buku Wahyu, bab 12. Bab 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis, atau syaitan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ular kuno dari Taman Eden telah menjadi naga besar. Sekarang dia pergi ke seluruh dunia untuk menipu roh-roh, membimbing mereka ke jalan godaan dan dunia kegelapan. Apabila cahaya bersinar, kewujudannya akan terdedah. Oleh itu, dia membenci cahaya. Tahukah anda cara untuk mengurangkan kadar jenayah? Kita perlu hapuskan jalan-jalan yang gelap. Kadar jenayah dikatakan akan banyak menurun jika lampu jalan dan CCTV dipasang di sana-sini. Di tempat yang bercahaya, kadar jenayah adalah rendah. Bagaimana tempat yang tiada cahaya? Di sana ada pelbagai jenis jenayah yang keji. Mari lihat ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Tuhan, dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Sini, apakah nasib naga itu? Dia akan menghadapi nasib yang kepalanya diremukkan. Namun, keturunan yang lain perempuan itu ada ciri-ciri yang berbeza daripada gereja-gereja lain. Apakah ciri-ciri itu? Ciri-ciri yang bersungguh-sungguh mematuhi perintah Tuhan dengan baik. Hari ini ialah hari biasa di dunia, tapi bukankah hari ini hari Sabat yang hebat dan suci bagi kita? Hari ini ialah hari yang memperingati kuasa pencipta. Pada hari Sabat, yaitu hari peringatan pencipta, kita telah datang kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu untuk memanjatkan kesyukuran, pujian, dan kemuliaan. Betapa diberkatinya kita tinggal dalam Bapa dan Ibu. Dunia rohani dibahagikan kepada orang yang mengikut syaitan dan orang yang mengikut Tuhan. Akhirnya, Tuhan telah mengatakan nasib mereka. Syaitan akan dibunuh dengan luka di kepalanya. Manakala tumit keturunan yang lain perempuan itu saja akan cedera. Jadi, sekarang memang syaitan sangat marah kerana perempuan itu sudah muncul. Sebelum dia muncul, syaitan dapat mengawal dunia. Namun sekarang, dia tidak dapat menipu. Kenapa? Kerana kita sudah tahu semuanya. Melalui ajaran Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, kita sudah tahu bagaimana dia mengubah kebenaran. Jadi memang syaitan marah. Syaitan menyembunyikan kebenaran selama berabad-abad, tetapi semuanya didedahkan. Sama juga dengan manusia, orang yang berdosa akan berasa marah apabila seseorang berkata, "Kamu telah berdosa seperti ini," meskipun mereka memang berdosa. Sekarang, syaitan berada dalam kemarahan seperti itu. Disebabkan siapa? Disebabkan kemunculan perempuan itu. Di Afrika, kita berseru, "Percayalah kepada Tuhan Ibu." Di Asia, kita berseru, "Percayalah kepada Tuhan Ibu." Di Eropah juga, kita berseru, "Percayalah kepada Tuhan Ibu."
Sekarang, seluruh dunia berseru untuk mempercayai Tuhan Ibu. Dalam buku Yesaya bab 62 tertulis, "Hai pengintai-pengintai tembok Yerusalem, janganlah berdiam diri, berserulah setiap hari." Apabila kita berseru seperti ini, syaitan akan berasa susah hati. Hal itu sama seperti sakit kepala manusia. Kesakitan kecil dapat diatasi. Namun, kini seluruh dunia menjadi heboh di sana-sini, jadi dia tidak dapat menanggungnya. Dalam kemarahan, dia cuba berperang melawan keturunan yang lain perempuan itu, orang yang mematuhi perintah Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Musuh syaitan ialah orang benar yang bersamaan dengan Tuhan. Dia berlawan secara berterusan. Kerana mereka tidak selaras dengan kehendaknya, dia berlawan secara berterusan. Ciri-ciri mereka adalah bersungguh-sungguh mematuhi perintah Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh menyambut hari Sabat dan Paskah, serta bertudung, kerana itu ialah perintah Tuhan. Alkitab memastikan bahawa orang yang mematuhi perintah Tuhan ini ialah keturunan lain perempuan itu, yaitu anak-anak Tuhan Ibu. Melalui hari Sabat yang memperingati kuasa pencipta ini, marilah kita buat yang terbaik untuk memberitahu seluruh dunia tentang Ibu Syurgawi Yerusalem yang memberi kita air kehidupan dan membimbing mereka ke syurga kekal, yaitu dunia yang diinginkan semua manusia. Marilah kita banyak memancarkan cahaya kebenaran tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, agar kita dapat membimbing semua orang ke syurga, yang ada kebahagiaan benar yang manusia inginkan. Kita harus bersedia untuk menahan kesakitan yang kecil. Walaupun kita mungkin ada kesakitan di tumit, akhirnya Tuhan berjanji akan mengurniakan kita kegembiraan syurga yang akan kita memerintah selama-lamanya. Janganlah kita hilang iman teguh yang percaya bahawa janji ini pasti akan dipenuhi. Berharap agar kita dapat menjadi ahli keluarga syurgawi yang dapat mengikut ajaran serta pimpinan Ibu Bapa Syurgawi dengan ketaatan. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.